Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan kongsikan update terkini tentang BPR iaitu Bantuan Prihatin Rakyat 2021. Untuk makluman semua pemohon, talian hotline BPR telah beroperasi seperti biasa dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Seterusnya, kita akan lihat info-info berkaitan BPR untuk membantu para pemohon menyelesaikan masalah serta kemusykilan tentang permohonan. Tempoh permohonan dan pengemaskinian ialah pada 15 Januari 2021 hingga 15 Februari 2021. Tarikh tutup tertakluk kepada perubahan. Pemohon yang perlu membuat kemaskini ialah pemohon BSH 2020 atau BPN 2.0 yang telah lulus dan menepati syarat kelayakan BPR 2021. Sementara, pemohon yang perlu membuat permohonan baharu ialah pemohon yang tidak menerima bantuan BSH 2020 atau BPN 2.0 serta berpendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah. Ini adalah maklumat atau informasi yang saya akan kongsikan dalam video ini, so stay tuned. Dalam website hasil ini juga, mereka telah sediakan semua maklumat berkaitan BPR yang boleh di-download dan kita boleh baca dan fahami. Kejap lagi saya akan kupas ataupun terangkan dengan lebih lanjut. Pertama sekali, kita akan lihat siapakah yang layak untuk menerima BPR. Kategori pertama ialah isi rumah yang telah berkahwin, ada atau tiada anak, ibu atau bapa tunggal, atau balu, atau janda, atau duda yang mempunyai anak, atau bujang termasuk orang kurang upaya, atau OKU yang berumur 60 tahun ke atas. Kategori kedua pula ialah bujang atau ibu atau bapa tunggal, atau balu, atau janda, atau duda yang tiada anak serta had umur 21 tahun hingga 59 tahun atau orang kurang upaya yang berumur 18 tahun hingga 59 tahun. Antara dokumen sokongan yang diperlukan ialah pemohon mesti menyediakan salinan sijil perkahwinan, salinan sijil kematian, salinan sijil perceraian bagi pasangan yang beragama Islam serta salinan sijil deklinasi atau deklinasi mutlak bagi pasangan yang bukan beragama Islam. Seterusnya, dokumen pasangan pemohon ialah salinan pengenalan pasangan, salinan pasport atau visa atau UNCHR atau pas sempadan atau sijil lahir atau kad pengenalan lama. Salinan dokumen anak pemohon sekiranya anak kandung memerlukan salinan MyCard atau MyKit dan salinan sijil lahir sekiranya anak angkat memerlukan salinan MyCard atau MyKit dan salinan sijil daftar anak angkat. Syarat kelayakan BPR yang telah digariskan adalah seperti berikut. Syarat kelayakan kategori isi rumah, pemohon mestilah warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia sahaja.
lelaki atau wanita yang menjadi ketua keluarga dan bekerja di Malaysia dengan jumlah pendapatan kasa bulanan isi rumah sebanyak RM5,000 dan ke bawah. Syarat pasangan pemohon pula mestilah warga negara Malaysia atau memiliki pengenalan Malaysia iaitu MyPR atau MyCAS dan bukan warga negara Malaysia dan mempunyai pengenalan selain MyPR atau MyCAS. Syarat kelayakan anak pemohon pula, hubungan mestilah anak kandung termasuk anak tidak sah taraf atau anak angkat yang berdaftar dengan JPN sahaja. Mestilah warga negara Malaysia yang memiliki pengenalan Malaysia dan tidak bekerja atau tiada pendapatan yang berumur 17 tahun ke bawah atau 18 tahun ke atas bagi yang masih belajar sepenuh masa di IPTA ataupun IPTS. Syarat untuk pemohon bujang pula ialah mestilah warga negara Malaysia yang menetap di Malaysia sahaja, bekerja di Malaysia dengan jumlah pendapatan kasa bulanan sebanyak RM2,500 dan ke bawah bagi yang berumur 21 tahun hingga 59 tahun dan OKU yang berumur 18 tahun hingga 59 tahun. Di sini juga saya akan kongsikan cara-cara untuk menghantar dokumen sokongan ke cawangan lembaga hasil yang berdekatan dengan anda. Pemakluman keputusan permohonan BPR boleh disemak dengan pelbagai kaedah seperti semakan dalam talian, semakan secara aplikasi mobile yang boleh dimuat turun melalui Play Store ataupun App Store. Sebarang pertanyaan berkenaan BPR juga boleh disalurkan melalui hotline BPR MOF, hotline BPR Lembaga Hasil, melalui email, laman web serta Sekretariat BPR. Nilai bantuan BPR saya telah kongsikan dalam video sebelum ini dalam link di atas. Cuma dekat sini saya nak perjelaskan sekali lagi. Ini ialah jadual nilai bantuan isi rumah yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak atau mempunyai 2 atau lebih anak dengan jadual pendapatan kasa yang berbeza. Ini pula ialah jadual nilai bantuan individu bujang. Tarikh permohonan baharu atau pengemaskinian ialah pada 15 Januari 2021 hingga 15 Februari 2021. Terdapat 3 cara memohon BPR iaitu pertama secara dalam talian melalui portal rasmi bpr.hasil.gov.my. Kedua, muat turun borang permohonan dan cetak melalui portal rasmi BPR. Dan ketiga, hadir sendiri ke cawangan lembaga hasil yang berhampiran untuk mengisi dan mengemukakan borang permohonan BPR.
Semua borang atau dokumen yang dihantar ke lembaga hasil akan melalui proses verifikasi atau proses pengesahan terlebih dahulu untuk memastikan kesahihan dokumen tersebut. Ini bertujuan untuk memastikan tidak berlaku sebarang unsur penipuan dokumen oleh para pemohon. Seterusnya, penerima BPR sehingga umur 65 tahun secara automatik akan dilindungi di bawah skim MySalam dengan manfaat-manfaat yang telah ditawarkan. Terdapat banyak soalan lazim yang diterima oleh lembaga hasil dalam negeri. Antara soalan-soalan yang sangat popular ialah tarikh pembayaran fasa pertama. Di sini saya akan jelaskan tarikh pembayaran fasa pertama yang telah ditetapkan ialah pada hujung Februari 2021, di mana kategori isi rumah akan mendapat RM300, sementara kategori bujang akan mendapat RM150. Terdapat dua kaedah pembayaran, iaitu pembayaran secara kredit ke dalam akaun bank pemohon Kaedah kedua ialah bayaran tunai di kaunter BSN. Sekiranya akaun bank yang dilaporkan oleh pemohon adalah salah atau tidak aktif, maka bayaran akan dibuat secara tunai di kaunter BSN. Individu yang tidak layak untuk menerima pembayaran fasa pertama BPR boleh membuat permohonan atau mengemas kini permohonan bermula 15 Januari 2021 sehingga 15 Februari 2021. Sekarang kita lihat pula fungsi My BPR. My BPR digunakan bagi pemohon yang telah mempunyai rekod permohonan BPR 2021. Tujuannya ialah untuk kemas kini permohonan, semak status permohonan, cetak permohonan ataupun memberi maklum balas. Sekiranya anda merupakan pemohon baharu, anda perlu mendaftarkan permohonan di My BPR. Jika anda merupakan penerima BSH 2020 atau BPN 2.0 dan telah mendaftar sebelum ini, anda hanya perlu menggunakan ID pengguna dan keterlaluan yang telah didaftarkan untuk log masuk My BPR. Sekiranya paparan tiada rekod yang ditunjukkan dalam My BPR, anda perlu membuat permohonan baharu atau menghubungi lembaga hasil yang berdekatan. Di sini saya kongsikan cara-cara pendaftaran My BPR. Perlu diingatkan, dua soalan keselamatan hendaklah dihafal atau disimpan kerana soalan ini sangat penting untuk mendaftar ataupun mengemas kini permohonan.
Ini merupakan antara borang-borang yang digunakan untuk proses pendaftaran yang boleh didapati dalam portal rasmi bpr.hasil.gov.my.